Boleh start eh? Boleh start eh? للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin daripada Allah pada pagi ini kita dapat bersama-sama untuk kali yang pertamanya. Saya menerima jemputan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan moga kehadiran saya dan juga ibu-ibu semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuliah dekat surau ni dah beberapa kali, cuma dengan ibu-ibu baru kali pertama. Jadi saya ucapkan salam perkenalan lah. Ya. Yang mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal. Ada yang kenal secara live, ada yang kenal secara media sosial, dan ada yang kenal ataupun ada yang baru nak kenal. Jadi terlebih dahulu oleh kerana baru pertama kali sampai, jadi saya perkenalkan diri dululah supaya boleh kenal. Nama saya orang selalu panggil Ustaz Muhammad Rozali Jamil. Itu ayah dan ibu saya bagi nama. Orang panggil Ustaz. Jadi tinggal di Kampung Melayu Raya Segamat Johor. Orang Segamat, tak jauh, dekat satu negeri. Satu negeri, lain daerah aja. Sekarang ini tugasnya ialah sebagai mudir Madrasah Tahfiz Al-Quran dan pengajian kitab turas, selain kepada menyampaikan kuliah-kuliah umum di masjid-masjid dan surau-surau. Sekarang ini baru dikurniakan anak seramai 13 orang, dengan seorang anak angkat, jadi 14. Isteri baru 2. Isteri baru 2. Dan tugas-tugas seperti sebagaimana biasa
menyampaikan kuliah-kuliah, terutamanya di kawasan Batu Pahat ni dah biasa. Dan kalau ibu-ibu biasa melayari kuliah-kuliah saya dekat page Facebook Kuliah Ustaz Rozali Jamil, itu saya punya page yang boleh dilayari, boleh tengok saya punya kuliah tiap-tiap hari. Saya ada live tiap-tiap hari, ada live. Cuma sehari dua ni live-nya tak dibuat. Bukan tak dibuat, dibuat rakam macam ni, dia tak boleh live. Sebab kerana banyak sangat live, jadi Facebook kena block sekejap. Ya, kerana terlampau aktif sangat cakap, jadi kena block sekejap. Jadi 2-3 hari nanti besok on balik. Itulah kerja sekarang ni. Maknanya kerja sendiri, bercakap hari-hari. Itu sedikit salam perkenalan. Jadi kalau nak kenal lebih lanjut tu kena cerita tempat lain pula lah. Untuk sekadar itu saja. Baik, kemudian pada pagi ini saya diberikan amanah tajuk dalam kuliah hari ini. Sebelum saya sampai, saya diberikan tajuk supaya menceritakan bab hati. Bab hati. Jadi kita ni tajuknya ialah soal hati. Tajuk dia kalau jadikan filem tu, tajuk dia soal hati lah. Tajuk dia hati. Jadi ibu-ibu minta tajuk ni sebenarnya tajuk yang berat dan besar. Bukan kecil, walaupun hati tu memang kecil. Tajuk ni besar. Kenapa saya kata tajuk ni besar? Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Nabi sebut begini, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalbi. Ketahuilah bahawa sungguhnya dalam setiap jasad manusia itu ada seketul daging. Iza salahat, kalau daging itu betul, salaha jasadu kullu, maka jasad akan betul. Wa iza fasadat, tapi kalau daging ini rosak, fasada jasadu kullu, maka jasad akan rosak. Ala wahyal qalbi, kata Nabi, ketahuilah yang dimaksudkan oleh Nabi itu ialah hati. Al-qalbu. Dalam bahasa Arab dipanggil al-qalbu, dalam bahasa kita dipanggil hati. Jadi kalau tengok daripada sudut zahir hadis tu, menyebutkan kepada kita hati betul, jasad betul. Hati tak betul, jasad tak betul. Sebab Nabi kata idza salahat, bila daging ini betul, maka salaha jasadul kullu, jasad akan betul. Kalau daging ni tak betul, jasad tak betul. Jadi artinya apa? Artinya dalam bahasa Arab dipanggil begini, al-qalbu wal muluk wal jawarih wal junud. Ini dalam bahasa Arab sebut al-qalbu wal muluk al-a'dha wal junud. Maksud dia, hati itu raja, maka anggota tubuh badan itu adalah tentera. Hati itu adalah raja, maka anggota tubuh badan itu al-junud, iaitu tentera. Jadi maknanya tentera tak boleh buat kerja tanpa arahan raja. Maknanya hati kita ni, walaupun pagi ni nak cerita pasal soal hati, walaupun benda tu kecil, seketul daging je, tetapi dia mengontrol, memandu jasad kita. Jadi nak tengok hati tu betul tak betul, maka kita tak nampak benda dalam hati, sebab benda dalam, tetapi boleh dilihat daripada sudut anggota tubuh badan. Jadi artinya soal hati ni ceritanya cukup besar. Kalau hati itu betul, jadi betul. Kalau hati itu tak betul, jadi tak betul. Soalan saya kepada ibu-ibu sebelum nak hurai lebih panjang, hati itu sebenarnya duduknya di mana? Itu soalan saya. Saya dah terangkan hadis Nabi, besarnya tanggungjawab soal hati ni, sebab dia merupakan controller kepada seluruh jasad kita. Maknanya otak kita nak betul ke, mata, telinga, kita punya tangan, kaki, badan betul tak betul, berpandukan kepada hati. Soalan saya, hati itu letaknya di mana? Siapa boleh jawab? Hati itu berada di mana? Hati itu letaknya kat mana? Boleh beritahu saya? Tak, dia letak kat mana? Jasad tu besar sangat.
Ha? Tak, saya tanya. Saya bagi soalan, ibu-ibu yang siapkan jawapan. Apa dia? Pada iman. Pada Iman. iman. Iman itu bukan hati. Ha? Masing-masing kita tengok yang datang ramai-ramai ni semua bagi fatwa yang berbeza-beza. Sebab tu pentingnya, baguslah ibu-ibu ni duduk dalam majlis ilmu, kan? Duduk barulah kita faham. Saya akan ajak ibu-ibu faham bagaimana Al-Quran menyebut, supaya kita faham betul-betul beza apa dia hati, apa dia akal, apa dia roh, apa dia nafsu, kan? Benda ni saya dan ibu-ibu semua ada. Yang saya sebut tu semua ada. Jadi artinya bila semua ada, kita dah melalui, dah merasai. Cuma ilmunya tak ada. Sebab tu jawab macam-macam. Betul? Kalau ilmunya dah ada, mesti jawabnya sama. Padahal roh, ibu-ibu ada, saya ada. Kan? Akal, ibu-ibu ada, saya ada. Hati, ibu-ibu ada, saya ada. Kan? Nafsu, ibu-ibu ada, saya ada. Tapi bila tanya, macam-macam jawapan. Maknanya apa? Padahal bukan tak ada ilmu, patutnya sama. Sebab manusia tu Allah jadikan serupa. Serupa. Tetapi bila tanya macam-macam jawapan tu salahnya di mana tu? Ilmunya. Ilmunya tu entah dah belajar ke belum, atau kalau dah belajar salah maklumat. Kan? Yang itu kena perhati betul-betul. Okey? Jadi itu soalan saya tadi tak terjawab. Ibu-ibu jawapannya kat mana? Hati tu di mana sebenarnya? Hati tu kat mana? Masing-masing ada bawa Quran tak? Ada bawa Quran tak? Ada. Takkanlah handset Android tak ada, iPhone tak ada. Ada kan? Buka sekarang, buka. Saya nak ibu-ibu buka. Kita belajar bab ini melalui Al-Quran dan hadis Nabi secara Islamik, bukan secara falsafah, bukan secara kedoktoran, bukan. Kalau secara kedoktoran itu cerita lain, tetapi secara Islam, maka kita kena buka Al-Quran dan hadis Nabi. Cuba buka Al-Quran surah Al-Hajj, juzuk yang ke tengok juzuk yang ke-17. Tengok Quran Android tu surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj tu ayat yang ke-46. Kita ajar, bukan ini ajar, ni beri peringatan je. Sebab ibu-ibu dah biasa mengajar. Dah biasa belajar. Kan? Ustaz pun biasa dengar. Cuma mungkin masa dengar tu tengah tidur. Tu. Jumpa tak? Surah Al-Hajj juzuk 17 ayat 46. Ayat 46 surah Al-Hajj juzuk yang ke-17. Tengok. Jumpa tak? Jumpa? Macam lambat aja. Ni tengok Quran memang lambat, kalau tengok WhatsApp laju. Apa dia? Itu. Baik, jumpa tak ayat 18? Okey. Ayat itu berbunyi, afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Betul? Betul cuba Kak baca makna dia Kak. Ada translation tak ayat tu? Okey. Akak ni. Cuba baca makna dia. Oh, tak ada makna. Akak ada makna tak tu? Kitab tu? Tak ada. Ada cuba baca makna dia. Makna dia apa dia? Okey. Tu jawapan dia. Jawapan dah ada. Dia kata mereka buta hati yang ada dalam apa? Tu Quran sebut. Quran sebut, kan? Betul, ada di dalam dada. Artinya kita dada mesti hati kat situ. Nanti dulu. Jangan jawab dulu, nanti dulu. Tengok betul-betul ayat tu mula-mula.
Ayat Quran tu ada sebut lahum qulubun yaqiluna biha. Ada kan? Lahum qulubun yaqiluna biha. Baik, terjemahan dia kata bagi mereka itu ada qulub. Qulub tu hati. Yaqiluna biha. Yaqilu tu asalnya akal, betul tak? Artinya hati itu, dengan adanya hati, dia sebut dalam terjemahan kat situ, dia sebut kenapa? Dia kata dengan hati yang dengannya mereka memahami. Memahami, memikir. Orang faham, fikir tu pakai apa? Otak ke? Akal dengan otak sama tak? Ni nampak ilmu semua celaru. Ni masalahnya. Kan? Kat sini nak tanya ada doktor perubatan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada doktor perubatan Apa dia? Yalah, suri rumah pun kan ada kerja. Baik. Ini kita tengok dalam Quran sebut. Mudah perbahasan ni. Kita kena faham betul-betul. Sebab kita nak memahami hati ni, sebab bukan nak faham hati saya. Ibu-ibu pun ada hati. Kita nak faham hati sendiri. Macam mana kedudukannya. Sebab kenapa? Sebab kenapa benda ni besar? Sebab hati ni betul, badan akan betul sekali. Kalau hati tak betul, badan jadi tak betul. Puncanya dalam hati. Hati pula kita tak nampak, dia duduk kat dalam. Dalam Quran kata dekat dada. Tetapi macam mana kita nak tengok hati? Sebab dia ada perangai, dia ada disiplin, dia ada peraturan, dia ada penyakit. Itu hati. Dia ada perangai dia ada penyakit dia ada disiplin dia ada peraturan dia. Sebab setiap perkara tu mesti ada benda tu. Jadi artinya kat situ kita kena faham, tadi dia sebut dengan hati ini boleh memahami. Seolah-olah dia kata apa? Dengan hati ni kita boleh fikir. Betul tak? Fikir ni dalam bahasa kita akal. Akal tadi akak kata duduk kat mana? Akal duduk kat otak kepala. Betul tak? Tetapi kenapa hati tu yang dia kata hati ni dapat memikirkan. Maknanya sekarang ni kita boleh terjemahkan akal dengan hati tu apa beza dia? Beritahulah saya. Akal dengan hati tu apa beza dia? Okey. Hati apa? What is the different? Tu nak kena tanya tu. Kenapa beza dia? Ni kena faham. Kalau tak kenal, itu sebab kata ulama dalam kitab tauhid dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal diri dia kenal Tuhan dia. Kalau bab ni kita tak kenal, kita nak kenal Allah Taala macam mana? Sebab kita kena tahu iman mahalul qalbu. Iman tu tempat dia dalam hati. Jadi kalau hati kita tak kenal, kita letak iman kat mana? Kedudukan iman kat mana? Itu belum bahas lagi tu. Pening pagi ni. Siapa suruh bagi tajuk susah? Tak, saya bukan nak susahkan kepala otak. Tak, ini benda dalam Quran. Sebab kita ni panduannya Quran. Quran ni bukan untuk sekadar dibaca. Dia jadikan suatu fakta yang menunjukkan kepada kita segala maklumat Al-Quran itu benar. Walaupun dia cerita tentang manusia. Kan? Kita pun Allah Ta'ala kata dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah apa ni? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah apa? Surah At-Tin. Allah Ta'ala kata kami jadikan manusia itu ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Kita ni sebagai manusia adalah sebaik-baik kejadian. Tetapi saya tanya ibu-ibu, ibu-ibu tak dapat membuktikan mana dia kejadian yang baik tu. Kita sebaik-baik kejadian di sisi Allah Ta'ala kata kita adalah orang kata perfect. Daripada sudut kejadian memang begitu perfect. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita berbanding dengan yang lain. Contoh perfectnya manusia, kan? Contoh perfect manusia, ibu-ibu, canggih tak alat ni? Handset canggih tak? Macam-macam ada dalamnya kan? Kita pun kadang terpedaya dengan dia. Betul? Benda ni hasil daripada mana? Hasil daripada mana benda ni yang canggih? Orang suka dengan dia. Yang kalau berjalan tu tak nak tinggal. Pagi, petang, siang, malam bawa. Kan? WhatsApp pagi, petang, siang, malam. Facebook pagi, petang, siang, malam. YouTube pagi, petang, siang, malam. Kita terpedaya dengan dia kan? So, soalan saya, ni asalnya daripada mana? Hasil daripada ciptaan otak manusia. Betul tak? Artinya kalau otak manusia tu hasil ciptaan dia ni canggih, orang terpedaya, sepatutnya dia lebih jaga otak dia daripada benda ni. Kenapa? Sebab kecanggihan ni hasil daripada otak dia. Artinya antara ni dengan otak mana lebih canggih? Otak lah. Tapi kenapa terpedaya dengan benda ni? Nampak atau tidak? Mengenal diri. Ni namanya afalam yasiru fil ardi tadi itu. Adakah kamu tidak berjalan atas muka bumi
Lahum qulub, dengan hati kamu dapat memikirkan apa yang Allah Ta'ala jadikan. Betul? Artinya, kalau ini adalah merupakan hasil resolusi penggunaan otak tadi, hasil canggih macam ni, tiba-tiba otak ikut dia. Betul ke tak betul? Otak ikut dia. Betul tak betul? Patut dia kena ikut. Betul tak? Tapi kita tengok anak kita terpedaya dengan benda ni, kan? Anak kita bodoh ke benda ni pandai? Cuba jawab ni. Tak, kita kena memberi satu resolusi, satu fakta yang kita kena tahu bahawa kita ni betul lah Allah kata ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Bila kata kita sebaik-baik kejadian, kita kena buktikan mana yang dikatakan kita ni kejadian yang baik. Antara tempat untuk kita faham ialah persoalan hati tadi tu. Kerana controller dia tu kalau betul, seluruh tubuh badan kita akan betul. Jadi melalui ayat ni tadi disebut, hati manusia, dengan hati manusia ini dia memikirkan, maknanya dikaitkan dengan akal. Soalannya kita, antara hati dengan akal tu apa beza dia? Ibu tak dapat jawab kan? Jawapannya bukan susah, mudah je. Hati mempengaruhi. Sebab tu saya tanya, ada tak doktor kat sini? Ada tak doktor kat sini? Kan? Kita kena faham antara kenapa ulama-ulama sebut al-ilmu fis sudur laisa fi kutub. Ilmu tu di dada, tidak di kitab, kan? Bila kata ilmu tu di dada, ilmu dalam hati, betul? Okey. Tetapi apa gunanya akal yang kita pakai tadi tu? Orang kata akal bukan otak Otak tu bulat aja tu. Kalau buang pak itu, kan? Bukan tak boleh berfungsi. Kita tengok orang koma tu, kan? Flat habis. Kan? Hidup dia tak? Hidup tak ada? Hidup, cuma akal tak boleh fungsi. Hati dia hidup tak? Hidup. Hidup. Jadi artinya benda ni adalah merupakan satu benda yang Allah Ta'ala sorokkan, yang Allah Ta'ala tutup. Kepala kita nak faham pun pening. Faham tak? Jadi kat situ nak huraikan macam mana? Hati ni ada dua makna. Hati tu ada dua makna. Kena dengar betul-betul tu. Hati tu ada dua makna. Satu, hati itu huwal aqlu. Ni dalam kitab ni menyebut hati itu adalah akal. Satu, makna hati itu adalah akal. Itu satu. Yang kedua, hati itu apa? Mudghatun fi sudurin nas. Daging, ketul daging di dada manusia. Daging di dada manusia. Itu hati. Boleh faham? Pening. Makcik pun dah pening dah. Saya sebut tadi, hati ni dua makna. Dua makna. Ni perbahasan ulama lah. Kan, kalau ibu-ibu bahas benda ni memang pening kepala. Tapi saya ngajar pagi ni bukan nak meningkan kepala, nak senangkan kepala. Dua makna. Pertama dia kata al-qalbu huwal aqlu. Hati itu akal. Bila ilmu kita ada, mesti gunakan akal. Kita tengok sesuatu, memikirkan sesuatu. Dalam Quran sendiri kata ayat 46 tadi, mereka ada hati yang boleh memikirkan, boleh mengakalkan sesuatu, kan? Jadi hati itu adalah akal. Satu penguraian. Yang kedua, dia kata hati itu apa? Mudghatun fis sudur. Seketul daging dalam dada manusia. Seketul daging dalam dada manusia. Baik. Bila kata seketul daging dalam dada manusia ni, saya nak tanya lagi ibu. Dada kita ni apa internal organ yang ada? Jantung, paru-paru, limpa, hati, buah pinggang, perut, jantung. Okey, saya sebut balik jantung, lepas tu paru-paru, limpa, hati. Betul? Betul, empedu. Kan? Ada kat situ. Soalan saya lagi. Tadi akak sebut hati. Kan? Hati. Hati dengan jantung apa beza? Apa dia? Apa dia? Jantung lain, hati lain. Okey, beritahu secara saintis, secara kedoktoran, fungsi hati.
Dah, ini kita belajar agama ni, agama Islam, dia mesti memberi satu pemahaman yang jelas. Tu. Jangan ingat ibu-ibu saya kat depan pakai serban ni saya tak tahu sains. Boleh ibu-ibu beritahu saya fungsi hati kan dah dikata tadi nombor 2, dia adalah seketul daging yang ada di dalam diri manusia, dada manusia, yang mana dia ini adalah merupakan tempat iman. Tetapi kalau kita tengok nama daging tu, kita belah badan manusia, keluarlah namanya hati. Fungsi hati tu apa dia? Cuba beritahu saya. Nak kena belajar balik. Saya nak bagi simple mudah je. Ibu-ibu perasan tak? Kalau orang ni contoh simple je. Mata seorang tu dia kuning, jasad dia tu kuning aja tu. Itu punca apa? Apa? Hepatitis B. Puncanya hati. Sakit hati tu, penyakit hati, bukan sakit hati. Penyakit hati itu secara fizikali secara internal organ menunjukkan kalau dia bermasalah, kita boleh tengok daripada sudut luaran, mata kuning, jasad pun kuning. Kita tahu hati itu tengah sakit. Betul? Itu fizikali. Sebab tu ada huraian yang kedua, hati itu kalau rosak, badan pun akan. Betul tak? Jadi fungsi hati itu jelas pada sudut jasad, betul tak? Tapi apa dia fungsi hati daripada sudut maknawi, rohnya? Yang dikatakan al-qalbu tu tadi, controller kepada badan tu. Sebab dia ada penyakit, dia ada peraturan dan dia ada sifat yang terpuji. Hati ni ada sifat terpuji, ada sifat jahat. Dan sifat terpuji dan jahat dia boleh dizahirkan dalam bentuk perbuatan. Jadi dia jadi remote control. Dekat hati tu ada penyakit ghadab, ada penyakit marah hati. Kan? Maka nak nampak hati tu marah tak marah kat mana kita tengok? Itu menunjukkan hati controller. Hati okey, jasad akan okey. Tapi kalau hati tu jenis pemarah, maka sifat pemarah yang ada dalam hati tu kita tak boleh nampak kecuali dia punya anggota tubuh badan menunjukkan. Betul. Hati tu kalau ada hasad dengki, kita tak tahu. Tengok muka macam bukan main senyum aja, muka senyum. Tapi hati celaka punya orang ni kan. Kita tak tahu. Jadi artinya, sebab tu hati ni bila dia betul, seluruh jasadnya betul. Boleh faham? Ni soal hati cerita bukan senang ni. Bukan senang. Nampak macam soal hati ni cerita cinta, rupanya bukan. Malah petaka punya. Betul, biasakan orang cerita hati ni mesti ceritanya romantik, betul tak? Padahal malah petaka kalau tak betul. Hati tu ada sifat marah, ada sifat hasad dengki, ada sifat sombong, ada sifat takjub, ada macam-macam ada. Itu bagi penyakit. Tetapi hati yang sama juga ada sifat redha, ada sifat qanaah, ada sifat rendah diri, ada sifat tawaduk. Itu hati juga. Artinya kalau benda tu betul, sifat-sifat yang baik pada dia betul, dia akan menunjukkan jasad manusia itu betul. Itu kedudukannya. Boleh faham? Jadi artinya soal hati ni kecil ke besar? Besar. Nak jaga dia bukan senang. Silap-silap makan, hati sakit. Hati berpenyakit. Hati sakit dan berpenyakit. Silap-silap makan. Kan? Contoh. Ibu-ibu jenis kaki makan guring-guring. Tahu guring-guring? Ni contohlah. Guring, lemak kuat, pedas kuat. Implikasi hati apa? Apa implikasi? Lemak banyak Tu yang tadi saya tanya doktor ada tak ada. Kan? Jadi lemak banyak. Bila lemak banyak, fungsi hati akan turun down. Bila fungsi hati akan turun down, apa jadi? Itulah bila prosesor makanan penghadaman tak clear, nak masuk kepada tukar kepada darah. Itu yang bila kita punya internal tak bagus, kolesterol tinggi. Betul? Kan? Darah pun tinggi. Kan? Itu akan jadi begitu. Puncanya secara internal. Internal. Tetapi saya nak tanya pada ibu-ibu, yang nama hasad dengki dengan nama tawaduk, dia duduk dalam hati tu, bentuknya bentuk internal ke bukan? Bukan. Betul tak? Bukan. Jadi yang boleh bezakan benda tu apa dia? Apa dia? Tu dia. Jadi mana sebab tu dia dikatakan ilmu tu di dada. Kan?
Bukan dekat kitab, dia tak dekat kepala. Jadi artinya apa? Secara saintisnya kita faham bahawa ilmu di dada, akal sebagai transfer maklumat saja untuk diterjemahkan oleh mata, telinga, hidung dan mulut. Boleh faham? Sakitnya dekat kaki. Betul? Contoh, sakitnya di kaki. Maklumatnya di otak. Terjemahan di mulut lah. Sakit, aduh. Kan? Sakitnya kat kaki tu, gout tu. Sakit kaki tu. Tapi kalau mulut tak reti, otak gila, tak dapat bunyi lah. Kan? Itu sebab tadi atas fakta maklumat ilmu tu tadi, kan, transfer kepada akal, maka yang buat menterjemahkan mulut. Sebab tu ada kat sana peranan saraf. Boleh faham? Tu kena reti juga. Nak urai ni bukan senang ni. Sekadar baca Quran, sekadar baca hadis tak jumpa. Kena faham sebab dia menceritakan diri kita sebagai manusia. Betul? Artinya benda ni kita kena jaga. Fizikal dengan spiritual, dua-dua kena jaga. Sebab kalau tak betul jaganya, jadi apa? Jadi tak betul lah. Ibu-ibu ada jasad, ada roh. Dua-dua ni mesti ada. Kalau salah satu tak ada, tak boleh. Kalau ada jasad, roh tak ada, mati lama dah. Kalau roh ada, jasad tak ada, tak nampak dah. Kan? Ada roh, tak ada jasad. Dia mesti ada dua-dua. Jasad ada dia punya peraturannya, roh mesti ada dia punya peraturannya. Bila jasad tu yang bersifat organ, semuanya ada peraturannya dan disiplin dia. Artinya kita kena tahu peraturan-peraturan itu. Kalau kita langgar, itu kita lihat tua sebelum masa. Faham? Biadab sebelum diadab. Faham? Tu ayat saya guna. Tua sebelum masa, biadab sebelum tu latihan hati tu. Ni bicara soal hati ni. Ni bukan cerita pasal romantik ni. Ni hancur lebur kalau tak faham ni. Boleh faham? Sebab hati ni kalau tak betul, hancur lebur habis. Kan? Kita tengok contoh orang Islam. Ibu-ibu pakai cantik je, tutup aurat. Tengok pakai tutup aurat, semua apa okey kan? Tapi kalau hati tu ada hasad dengki dengan dendam, agak-agak dia tutup aurat tu, macam mana agak bentuknya? Dia tutup aurat dah tu, nampak bagus lah tu, kan? Tapi hati tu ada dendam lagi. Dan hati tu ada dendam, ada tak elok lagi, kan? Agak-agak dia ada rupa tak dengan baju yang dia ada tu? Ada rupa tak? Tak ada rupa. Apa pula tak ada rupa? Memang hilang sensor lah ni kan. Ni biasanya kalau jenis orang ni hilang deria rasa ni, dia bukan stroke macam orang stroke tu, tetapi dia dah stroke deria rasa tu masalah kan. Sensitivity dia dah hilang lama dah. Saya bukan nak nyusahkan otak ibu-ibu, tapi oleh kerana tajuk ni tajuk susah, ibu-ibu faham sendirilah. Tak, saya ikut hujah Al-Quran tadi tu, itu baru satu saya buka tu. Dengan satu hadis Nabi baru satu, saya tak buka lain lagi. Nak menjuyuri satu-satu, nak membezakan antara akal, nafsu, roh dengan juga hati tu. Bukan benda senang. Bukan benda kecil. Tu. Apa dia? Itulah sebab Nabi kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang kenal diri dia kenal Tuhan dia. Bila dia tak kenal diri dia payah nak kenal Tuhan dia. Sebab itu dalam kitab-kitab tauhid dia menjadikan satu perumpamaan. Contoh apa? Dia kata roh kita. Ibu-ibu boleh beritahu saya tak? Roh ni duduk dekat mana? Boleh tunjuk kat saya tak warna apa? Bentuknya macam mana? Boleh tunjuk tak? Tak boleh kan? Tetapi secara yakinnya, keyakinan memang yakin kena ada. Betul tak? Roh ni kena ada. Kalau tak ada, mati dah. Kan? Maknanya kita ni tak pernah nampak pun roh, tak tahu pun bentuk dia, tidak tahu pun bentuk dia macam mana, tak tahu pun duduk dia tempatnya macam mana, tapi kita percaya. Kalau tak ada, matilah lama dah. Betul tak? Tak nak tunjuk. Inilah yang ulama kata siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Allah ciptakan roh tu bukan Tuhan, roh tu makhluk. Tetapi dengan makhluk ni untuk kenal Allah Ta'ala. Satu makhluk yang Allah cipta, kita tak pernah nampaknya, kita tak pernah nampak dia, kita tak tahu bentuk dia, kita tak tahu rupa dia, kita tak tahu tempat duduk dia, tetapi kita yakin dia Allah tak serupa dengan makhluk, tapi yakin dia
Nah itu perumpamaan dia. Mudah je tu. Sebab tu belajar soal hati ni, bila kita belajar betul-betul, kita mesti kena kenal Allah Ta'ala. Kalau makin belajar tak kenal Allah Ta'ala, tu namanya sakit hati dan hati yang berpenyakit. Boleh faham ibu-ibu? Kalau kat depan ni ada cermin, ibu-ibu tengok, scan sendiri, hatiku macam mana sekarang ini. Tak kena tanya. Kena tanya. Sebab ilmu tu di dada. Al-ilmu fi sudur laisa fi kutub. Ilmu tu dekat dada. Dada tu tempat apa? Hati tu. Jadi artinya dengan ilmu tu kita kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ilmu kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru satu part. Baru satu sudut. Ibu-ibu, bab hati ni, kalau ulama syarah dalam kitab, dan antara kitab dia Mawsu'atu Fiqh Al-Qulub, dipanggil ensiklopedia kepahaman hati. Kitabnya tu bermuka surat 1234 muka surat. 1234 muka surat tu tebal ke nipis? Itu soal hati saja. Ibu-ibu kalau tulis surat tu baru 2-3 line. Dulu masa duk bercinta nak menggambarkan soal hati, romantiknya hati tu baru 2-3 line. Tapi ulama karang nak cerita pasal hati macam mana, syaratnya macam mana, penyakitnya macam mana, peraturannya macam mana, nak betulkan dia macam mana, sampai 1234 muka surat. Bayangkan. Lepas tu nak cerita satu kuliah duha saja. Agak-agak boleh faham tak? Tu fikir balik. Jadi saya kena jadikan macam mana, rumuskan, pendekkan, ringkaskan, istilahnya mudah. Macam ibu-ibu boleh faham tak? Boleh faham Kalau tak faham, lantaklah. Nak macam mana kalau kita dah tak boleh nak faham? Sebab kepahaman ni bukan saya bagi. Saya cuma bagi ilmu. Allah Ta'ala bagi faham. Kadang-kadang cikgunya sama, ustaznya sama, kitabnya sama, modulnya sama. Balik, macam-macam faham. Kadang-kadang bukan macam-macam faham, langsung tak faham. Keluar je balik, kau faham tak ustaz cakap? Aku pun tak faham. Ni masalah dia. Boleh faham Ni cerita soal hati. Saya belum cerita soal penyakit dia, belum cerita cara jalan dia, apa benda perbezaannya. Cuma nak cerita asasnya, hati manusia itu kalau betul, seluruh jasadnya akan betul. Tu dia. Sebab tu muka ni adalah merupakan sebagai wayang kepada peranan hati. Muka ni sebagai wayang kepada peranan hati. Senyum aja. Tengok senyum je. Ikhlas tak ikhlas tu cerita lain. Senyum. Tengok muka senyum aja. Kita pun secara zahirnya husnuzan, bagus orang ni. Tapi hati dah berbisik, ini bila dah habis kuliah ni. Jadi beza tu. Berbeza. Hati manusia. Jadi kita ni sebagai manusia cuma tengok yang zahir saja. Yang hakikatnya serah kepada Allah. Sebab tu kenapa peranan ikhlas tu penting, yang duduknya dalam hati untuk setiap amalan manusia. Kenapa? Sebab ikhlas antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan makhluk. Ikhlas ni antara kita dengan Allah, bukan antara kita dengan makhluk. Dan ikhlas tu letaknya dalam hati. Dan ikhlas itu sebagai mahkota bagi orang beriman untuk dia tidak terpedaya dengan syaitan. Sebab syaitan sendiri dah buat MOU dengan Allah Ta'ala. MOU dengan Allah Ta'ala. Syaitan buat MOU. Apa MOU dia? Dia kata dengan Allah Ta'ala, minta, qala rabbi anzirni ila yaumil ba'sun. Dalam juzuk 14 surah Al-Hijr, dia kata dengan Allah, ya Allah, kau boleh tangguhkanlah azab aku ni besok hari kiamat. Allah kata, innaka minal munzirin. Aku boleh bagi tangguh. Maknanya apa? Dia dah ada MOU dengan Allah. Allah bagi tangguh dah nanti hari akhirat nanti. Apa dia kerjanya? Kerjanya, Rabbi bima aghwaytani la udayyinan lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku bersumpah aku nak sesatkan hamba-hamba Engkau semuanya. Itu dia punya kerja, Allah izin. Dia buat jahat, Allah izin. Tetapi ibu-ibu kalau buat jahat, ada izin Allah Ta'ala atau tidak? Ada MOU dengan Allah Ta'ala atau tidak? Tak ada. Jadi jangan sekali buat jahat. Itu kerja iblis, jangan ibu-ibu ambil. Itu kerja iblis. Bukan kita jangan ambil, tetapi berapa ramai orang yang volunteer ambil kerja iblis. Betul? Ramai. Hasad dengki punya iblis dengan makhluk, tetapi orang ambil sikap iblis tu. Berapa ramai orang hasad dengki? Takbur. Iblis dulu pernah diperintahkan oleh Allah untuk sujud pada Adam, tapi dia tak nak sujud. Kenapa dia tak nak sujud? Kenapa? Masih.
Dia rasa lebih mulia. Allah Ta'ala dalam Quran ada sebab dia. Sebab perangai dia, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Dia daripada tanah, aku daripada api. Itu kata dia. Ana khairum. Ana tu maknanya dalam bahasa Arab dipakai kata ananiyah. Bahasa Melayunya sikap keakuan. Bahasa Inggerisnya apa dia? Bahasa Inggeris apa? Tak pandai juga ni. Apa? Ego. Ego tu satu part lain. Nak sebutkan iblis tu ananiyah, bersikap keakuan. Saya nak tanya ibu. Selfish. Bukan ikan ni. Bunyi pis tu main ikan. Nak sebutkan gini. Nak sebutkan apa? Kita ni, iblis tu dia bersikap ananiah, sikap keakuan. Kenapa? Merasa diri lebih. Saya nak tanya, sikap keakuan iblis ada tak dekat manusia? Tu dia, manusia pinjam pakai kerja iblis. Sebab tu bila manusia pakai kerja iblis, manusia tu dipanggil apa? Iblis. Kan kita kata tengok setan betul engkau ni. Kan gitu biasa kita kalau marah orang. Tak gitu? Setan betul. Kenapa? Dan dia pakai sifat. Dia memang bukan iblis sebab kejadian yang lain. Tapi dia memakai sifat iblis. Puncanya kenapa? Hati. Itu dia. Soal hati ni. Itu yang kita kena faham. Makna orang pakai sifat tu. Bila ada sikap ananiah, dia akan ada dua sifat berikutnya. Sifat kedua berikutnya tu akan ada. Sikap keaguan yang ada, dia akan ada dua sifat berikutnya. Apa dia? Quran sebut, dia kata apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Setan, iblis disuruh sujud kepada Adam, dia tak nak. Kemudian apa? Ada dua sifat. Aba, engkar. Dua, wastakbara, takbur. Tu tadi bunyi ego tu. Kan? Asal sikap keakuan, dia mengeluarkan dua lagi sifat berikut, iaitu engkar dan juga takbur. Biasanya kerana orang kalau sikap keakuan dia tinggi, dia ada dua sifat yang berikutnya, iaitu dia akan sombong dan dia akan engkar, kuat melawan. Kan? Tu kena ingat tu. Itu puncanya apa? Hati. Ibu-ibu semua ada benda ni. Kan? Bukan senang. Dan artinya nak jadikan hati tu bagus, dia kena ada latihan. Betul. Orang nak lari 100 meter, nak jadi juara internasional, latihan dia berapa kali latihan? Berbulan-bulan dia. Kan? Latihan lari lain, latihan makan lain, latihan menegangkan otot lain, macam-macam. Nak bagi lari sampai 100 meter tu juara. Betul tak? Kita nak bagi hati tu baik, hati tu baik, kan? Ibu-ibu kan semuanya hati tu banyak zulumat, betul tak? Betul zulumat ada? Banyak titik hitam, betul tak? Betul tak? Tengok rasa macam baik. Saya nak tanya ibu-ibu lah kan. Kan ni semua kat sini ada, semua dah ada suami kan. Saya nak tanyalah dalam sejarah hidup bersuami kan. Ada tak hati tu rasa, ada tak macam? Kan? Kalau 60 tu mesti ada kan. Itu adalah titik zulumat tu. Dan kalau confirm tu istighfar lah banyak-banyak. Betul, kita kena akui diri kita. Kita jangan ada sifat ananiah macam iblis tu. Iblis tu dia tak sedar diri, dia tu makhluk Allah. Allah yang jadikan dia tapi melawan tokek. Dah kita ni Allah Ta'ala jadikan, takkan nak ikut iblis, jangan lawan tokek. Kita kena tunduk kepada Allah. Jadi dah sedar ada tahu dosa, istighfar lah banyak-banyak. Saya nak tanya ibu, mudah faham tak saya punya huraian? Jadi kalau mudah faham, mudah. Biasa kalau mudah faham ni, kalau tanya cikgu, kan, anak murid boleh dah faham, tak payah sambung. Dah faham. Apa dia? Pukul berapa sekarang? Teruskan lagi. Oh gitu. Aku cakap susah, kau dengar. Ya gitu. Saya nak tanya, boleh faham tak saya punya huraian tu? Yang penting, saya nak faham huraian. Bila dah faham, artinya saya telah berjaya memberi ilmu kepada ibu-ibu. Tugas kedua ibu-ibu ialah beramal. Tu je. Ilmu dah dapat. Tapi lepas ni entah boleh beramal atau tidak, wallahu a'lam. Kalau pinggan tu pun boleh terbalik lagi kan orang. Betul tak? Kalau pinggan tu pun boleh terbalik, kan?
Kuali tu pun boleh jatuh lagi kan? Tu dia. Boleh faham ni? Oh, senang juga ngajar orang apa ni, Bukit Perdana ni. Dia cakap sikit faham, cakap sikit faham. Itu senang. Oh, mudah faham. Dia yang paling tak faham pun orang perempuan juga. Hati, betul. Saya nak sebutkan yang paling tak faham pun perempuan juga. Tadi ibu-ibu betul lah, saya sokong ibu-ibu senang faham tu sokong. Sebab kenapa? Ibu-ibu adalah merupakan orang yang sensitivity cukup tinggi. Bermula daripada dengan adanya suami dengan anak. Betul tak? Buat kerja rumah tak payah dibayar, betul? Dan buat kerja tanpa perintah, betul tak? Maknanya itu satu kepahaman yang tinggi. Betul? Tetapi yang masuk neraka banyak siapa? Cuba fikir balik, fikir bersama. Apa dia? Dah itulah. Itu memang betul lah. Kita hari ni tajuknya hati, itu betul lah tu. Sebab kita ni semua nak betulkan hati. Bukan bermakna saya bercakap ni soal hati saya bersih sangat. Dah. Tapi kita bersama-sama berusaha. Sebab tu saya kata tadi, kita kena ada latihan. Kita kena ada latihan. Bukan maksud saya bila saya hurai macam ni, saya kata ibu-ibu besok terus jadi wali. Tak. Tapi kita kena ada latihan. Kena ada ilmu dan kena ada latihan. Macam ibu-ibu dululah. Masa kecil-kecil telanjang bulat masa lahir, betul tak? Betul? Ada ke pakai baju masa lahir? Tak ada. Tetapi boleh pakai baju sendiri tu ambil masa berapa tahun? Akak berapa tahun pakai baju sendiri dulu? Tak tahu. Dia boleh pakai baju sendiri, mak tak pakaikan. Masa lahir tu telanjang dipakaikan, hari-hari pakaikan, kadang-kadang tak betul pakaikan lagi, diajar sampai boleh pakai sendiri. Berapa tahun masih? Kalau orang lelaki saya selalu tanya, dia kata sekolah berhenti pakai sendiri. Sekolah umur 7 tahun. Sekolah ini ibu-ibu 2-3 tahun ke, hebat betul. Kan? Tapi yang saya nak sebutkan, bolehnya pakai baju sendiri daripada lahir telanjang bulat itu, kita contohkan ambil 4-5 tahun lah contoh. Artinya, boleh pakai baju sendiri 4-5 tahun punya latihan. Pakai baju sendiri itu untuk tutup aurat 4-5 tahun punya ambil masa. Tiba-tiba kita nak amal Islam ni, hari ni cakap besok nak jadi. Nanti dulu. Sebab tu saya kata kena ada latihan. Latihan macam mana? Cuba kita jumpa orang. Tiba-tiba orang maki kita. Kau ni, kau main dah macam ustazah je aku tengok. Tengok hati kita, geram tak geram. Tengok muka boleh berubah tak berubah. Kan? Itu latihan dia. Latihan. Jadi kira-kira ibu-ibu kena selalu maki. Baru tengok hati terror tak terror. Latihan kena. Jangan rasa kita ni, minta maaf cerita, ibu-ibu pakai tudung, pakai macam ni, tengok-tengok macam kan, kalau pakai macam ni cantik macam ni, orang kata, oh bagus, cantik, beautiful, very beautiful woman kan. Tapi tengok dulu, kejap lagi kalau ngamuk. Tengok. Masa macam ni okey lah, cantik, bagus. Tapi cuba tengok kalau ngamuk. Dekat sini bukan main sopan, tuan-tuan. Cuba balik rumah tu kalau nak tahu. Apa dia? Sebab tu kena belajar. Sebab tu hati kena tarbiyah. Walaupun umur 70-60 tahun, belum tentu hati tu baik. Jadi kena tarbiyah. Kena datang majlis ilmu, kena tanya ustaz. Ada program tarbiyah. Itu penting. Kena ada latihan. Saya tak setuju orang kata, belajar hari ni besok terus jadi wali. Itu tak setuju. Kecuali kalau memang Allah Ta'ala yang jadikan. Itu lain cerita. Kan? Kita ni perlu latihan. Makan tu pun ambil masa. Kan? Kak berapa kilo? Contoh. Berapa kilo badan berat? Berapa kilo badan berat tu? Timbang kilo. Contoh. 72. Nak bagi badan 72 kilo tu, berapa tahun punya makan? Ya 70. Baru maknanya kilonya macam ni kan? Bermakna latihan makan tu 70 tahun macam ni. Tak, itu nak jaga jasad tu. Nak jaga jasad. Sekarang ibu nak jaga hati tu. Yang dalam tu. Berapa masa? Sekali kuliah ke? Tak cukup. Esok kena kuliah lagi. Lusa kena kuliah lagi. Bulan depan kena kuliah lagi. Tak cukup hari ni balik. Boleh jadi wali. Kuali confirm. Ini bukan nak ngata. Memang nak ngata sungguh. Dan ini kita kena faham. Saya hari tu
Akak bagi WhatsApp, Ustaz, tajuk soal hati. Saya menyandur kat kursi. Tajuk ni susah. Kan? Ibu-ibu saya nak tanya, senang ke saya huraikan ni? Susah ke senang? Tadi kata senang, tengok tanya sekali lagi susah terus. Apa dia? Tahu pun. Tu. Cuba ibu-ibu duduk kat sini, saya duduk situ. Nak dengar boleh tak? Tak terkeluar jawab. Tu, kan? Sebab tu nak bagi orang, saya nak tanya ibu-ibu, faham tak saya punya huraian? Jadi artinya kalau faham, saya berjaya menyampaikan ilmu tu. Jadi ibu-ibu tengah tinggal amal je. Balik ni amal tidak, wallahu a'lam, saya tak tahu. Sungguh, walau nampak muka senyum aja. Mana saya tahu dalam hati tu bila pula nak habis kuliah ni? Mana saya tahu? Ini soal hati. Jadi saya bagi pahaman, bagi uraian, ibu-ibu boleh faham kepala otak, hati boleh rasa. Sebab kita cerita soal hati. Kalau tak rasa, dah teruk rasa. Bahaya orang dah teruk rasa. Walaupun muka cantik, jalan macam biasa, sihat aja, tapi dah teruk rasa. Bila dah teruk rasa, tak ada rasa ni, kita panggil apa bahasa Melayu dia? Pandai pun, tak ada perasaan. Bila tanya balik, perasaan tu duduk mana? Duduk mana? Hati juga. Perasaan tu, tak ada perasaan. Bila tak ada perasaan, istilah atas pada tak ada perasaan tu apa? Apa dia? Apa pula? Apa dia? Gila, dah tak ada perasaan. Kan? Bila dah tak ada perasaan, dia akan jadi keras hati, kepala batu. Semua jenis keras-keras belaka. Kepala batu, keras hati, mantul, brutal, gangster. Tu jadi gitu. Puncanya apa? Dah. Senang benar nak ajar. Macam, faham? Simple je. Kalau payah nak faham, balik ni, dah cakap macam ni, dah faham pun jadi payah juga. Itu memang dah tebal-tebal sangat hitam dia. Itu dah banyak sangat dah zulumat dia tu. Jadi, bila hati tu dah zulumat, ibu-ibu nak betulkan macam mana? Sifat. Kita tengok Al-Quran. Itu ibu-ibu cakap. Ni Quran cakap. Allah kata, alladzina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ni ayat Allah sebut pada soal hati. Sesungguhnya orang yang beriman itu, dia tenang hati dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah berzikir kepada Allah menenangkan hati. Hati ni jadi betul apabila kita ingat dengan Allah. Hati jadi betul bila kita sebut kepada Allah. Hati jadi betul bila kita wirid dan juga kita berzikir kepada Allah. Jadi maknanya zikir ni rupa-rupanya adalah ubat dan cara untuk betulkan hati. Zikir dan wirid itu adalah cara untuk betulkan hati, untuk tenangkan hati. Orang ni biasanya kalau kolesterol tinggi, puncanya ialah stres. Betul? Betul tak? Tanya doktor. Kan? Jadi orang ini kalau dia kerja, stres dengan kerja, implikasi stres, dia akan jadi kolesterol tinggi. Betul? Nanti dulu. Dia bila stres, dia akan jadi darah tinggi, itu satu hal. Kolesterol tinggi. Bila kolesterol tinggi, dia akan datang satu penyakit yang tak ada ubat dan payah nak diketahui. Namanya ialah anxiety. Betul? Dah tu. Kalau dah betul dah tak payah kuajuk dah. Dah faham dah. Ni puncanya hati ni. Kan? Yang jadi stres, yang jadi anxiety, yang jadi gila ni semuanya. Kenapa? Sebab hati tak betul. Kenapa tak betul? Wirid tak ada, zikir tak ada. Yang ada wiridnya ni, pagi, petang, siang, malam. Pagi WhatsApp, tengah hari Facebook, petang TikTok, malam game. Lepas tu nak tidur, tengok lagi friendly punya, alumni punya persatuan. Macam-macam. Tak gitu ibu? Lepas tu masak, ambil snap sekejap, upload kat status nak beritahu orang balik, kan? Lepas tu tengok ustaz pun tengok agak macam ni rupanya. Kan? Itu puncanya kenapa? Apa puncanya? Itu artinya bila kolesterol tinggi, stres banyak, penyakit banyak, puncanya apa? Tak zikir dengan Allah Ta'ala. Kurang berzikir dengan Allah Ta'ala. Faham? Cuba ibu-ibu tanya diri sendiri.
Aku ni ada tak darah tinggi? Ada tak kolesterol tinggi? Ada tak penyakit tinggi? Kalau ada, cuba tengok flashback 20 tahun dulu. Wiridnya berapa kali satu hari? Jadual wirid berapa kali? Nah, kod jadual pergi melancong, Port Dickson, Kota Tinggi, kan? Sunway Lagoon pergi. Tapi hak wirid tak ada. Tak gitu ibu. Macam Kak, betul tak? Cuba flashback balik 20 tahun ke belakang. Mana flashback? Flashback tu flashback. Di Agostan ke belakang tengok jadual kita hari-hari tu macam mana. Adakah hari-hari masak pagi petang siang malam, pagi petang siang malam sampai wirid tak sempat? Cuba tanya agak-agak Kak macam mana. Ni tahu wirid ni kenapa? Sebab pergi kuliah ni. Kalau tak memang confirm tak wirid. Apa dia? Yalah takkanlah ustaz tak ada zaman tu. Koman betul lah kita. Alhamdulillah, kalau macam tu punya cara, artinya belum terlambat. Tu ayat dia, belum selagi belum mati. Apa dia? Sekarang berapa tahun? Dah tua berapa? Berapa? 59, 40-an tu 19 tahun lepas dah tu. Artinya tengok wiridnya, flashback 20 tahun ke belakang tu yang saya sebut tu. Tengok jadual kita macam mana. Tersibuk jaga anak, sibuk jaga bini, sibuk jaga rumah sebab masing-masing kata tugasnya suri rumah tadi. Kan? Wiridnya ada tak? You tanya. Ada? Saya nak tanya ibu. Pagi, petang, malam ada tak wiridnya? Pagi, petang, malam ada tak wiridnya? Saya nak tanya. Ada mungkin tak banyak. Tu dia. Artinya yang lain memang banyak. Tu dia jawabnya senang. Artinya kalau zikir tak banyak, yang lain memang banyak, maknanya hati tu hitam tebal sangat. Dah kata Nabi sebut, dia kata kita berwirid, berzikir, berselawat, apa juga tak kira, yang namanya pun zikir. Zikir tu tak kira lah nak sebut subhanallah ke, astaghfirullah ke, la ilaha illallah ke, selawat ke, tapi dia punya implikasi, kesan dia zikir, hati kita bersih dan tenang. Kalau kita wirid pagi petang, wirid waktu petang tapi tiba-tiba masih lagi stres, itu maknanya bukan salah zikir, kita yang tak betul. Faham? Sebab Al-Quran kata, Allah kata berzikir menenangkan hati. Hati confirm akan jadi tenang apabila kita berzikir. Tetapi kalau makin zikir makin stres, makin zikir makin stres, tu bukan salah zikir, ada benda tak kena dalam jiwa tu yang kena ubat. Ya. Okey. Memang betul. Jadi yang saya tadi sebut, manusia ada jasad dengan rohani. Jasad kena ada makan dia. Tadi tu yang saya kata, daripada umur 70 tahun, 70 tahun dah 72 kilo tu, makan tu jasad tu. Itu yang saya maksudkan. Sebab tu kalau siapa tanya, saya pusing balik. Nak pusing balik tu bukan nak mengenakan, nak bagi faham. Jadi apabila kita nak jaga jasad ni 70 tahun tadi, kita makan jadi 72 kilo punya berat, rohani kita cuba timbang kilo. Rohani kita, dia nak makan tak? Mesti nak. Kan kita masak hari-hari untuk jasad kita, tapi rohani kita makan apa? Jasmani kita, sop ekor ada, gearbox ada, siakap tiga rasa ada, sambal belacan ada, semua ada. Macam-macam je punya menu. Habis yang roh tu, rohani tu, apa dia punya makanan dia? Takkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu je lagi. Mana dia punya versi menu dia yang lain-lain tu? Yang la ilaha illallah mana, selawat dia mana, kemudian baca Quran dia mana. Tu yang kita kena faham. Wirid juga, baca Quran pun kena. Kan sembahyang pun kena. Itu antara untuk membetulkan hati kita. Boleh faham? Saya rasa banyak dah ni, tak boleh buat hati. Banyak dah ni. Itu benda yang dibahaskan. Benda very simple, cuma kita ni mampu ataupun tidak. Sebab tu ibu-ibu saya nak sebutkan, benda ni simple je dalam Islam sebut. Cumanya kita mampu ataupun tidak dalam kita nak beramal. Jadi bendanya, kalaupun saya cakap hari ni, belum tentu mungkin besok ibu-ibu boleh buat. Belum tentu. Kan? Tengah-tengah balik ni terus stres. Tengok laki balik dah stres dah. Kan? Ustaz punya kuliah tu entah ingat mana, entah tak ingat dah. Tengok muka laki tu dah stres dah. Kan? Itu belum anak lagi. Kan? Belum lagi. Jadi artinya apa? Mungkin hari ni tak boleh buat, lusa boleh buat. Tengah nak letak kepala dalam tidur tu terbayang muka ustaz. Astaghfirullahalazim. Contoh. Baru teringat nak wirid. Mungkin. Kan? Mana tahu ibu-ibu balik ni, muka nampak muka laki tu hilang belajar hari ni.
Yelah, itu contoh aja. Balik-balik kena sergah dengan suami. Kau ni kenapa balik lambat sangat? Contoh kan? Terperanjat kita, lupa ustaz cakap tu. Kan? Cakap pun dah lain dah. Minta maaf lah bang, tadi saya pergi rumah kawan. Bukan balik kuliah dah. Rumah kawan. Dah lupa dah. Tapi bila nak letak kepala dekat bilik, letak kepala tengok suami dah berdengkur dah, kita pun letak, teringat muka ustaz. Astagfirullah. Baru nak wirid masa tu. Jadi artinya, saya memang maklum dan tahu sangat kita ni ilmu memang senang cari, ilmu memang boleh ingat, tapi nak amal belum tunggu, take time kadang-kadang. Cumanya Imam Az-Ghazali kata ilmu ni kalau banyak tetapi tidak diamal, dia tak akan dapat manfaatnya. Kalau ibu-ibu masak siakap tiga rasa, kan letak dah dekat meja, dah letak dah tu. Kan dah letak, tengok aja. Sampai kiamat tak kenyang. Tengok aja. Dah masak dah, tapi tengok aja. Macam family kata, ambil bau. Kan? Sampai kiamat tak habis. Basi mungkin. Betul tak? Artinya apa? Dah siap makan ni, nak bagi manfaat makanan tu, tangan kena ambil, masuk mulut, kena kunyah, barulah ada kesan. Apa kesan dia? Kenyang lagi. Sedap lah. Tu barulah boleh. Oh sedap betul kau masak. Kan? Baru bunyi macam tu. Kalau tak, betul lah. Basi gitu je. Macam tu lah ilmu. Kalau dah dengar dah, tapi tak buat, basi nanti. Boleh faham? Nanti lepas ni tengok agak-agak, lauk ni dah basi. Teringat muka ustaz. Tak kena faham. Saya nak bagi pemahaman kepada ibu-ibu secara santai, secara senang, walaupun secara joke, tetapi mudah nak ingat. Kalau saya stres, saya senyum serius je, tengok muka ustaz pun dah nyampah lagi ilmu dia. Boleh faham? Jadi itu kena ingat betul-betul. Boleh faham ibu saya rasa cukup sekadar tu, tapi bukan nak berhenti, saya nak buka untuk soalan kalau ada soalan. Huraian saya banyaklah tu, tapi belum habis sebenarnya. Dia ada kena cerita kedudukan hati, penyakit dia, ubat dia, peringkat dia, tu macam-macam tu. Kan? Nampak tajuk simple je. Kan? Tapi banyak. Macam ibu-ibu lah nampak kunyit. Kan? Kunyit tu satu. Tapi kalau ikut otak ilmu masak, kunyit tu boleh pecah macam-macam. Betul tak? Macam tu lah. Ceritanya hati, tapi dia punya perbahasan tu macam-macam. Baik, ada soalan? Sila. Apa dia? Bila kita berzikir, hati sedih. Kita kena ingat bila kita berzikir, kalau ianya bersifat kita ni minta ampun dengan Allah, kita kena ingat dosa-dosa kita. Masa kita berzikir, kalau zikir itu kita memberi maksud minta ampun dengan Allah Taala, kita astaghfirullahalazim. Kita ingat dosa kita, kan? Maka Allah ampunkan kita punya dosa. Jadi ketiga itu Allah Ta'ala bagi perasaan kepada kita. Perasaan apa? Perasaan rasa sayu hati, sedih, mengenang dosa. Tak, nanti dulu. Itu nanti, saya belum habis syarah lagi. Belum habis. Sebab itu, apabila seorang itu berzikir, kemudian dia semayang, tiba-tiba dia mengenang segala dosa dia, mengalir air mata. Nabi kata ada dua jenis air yang boleh memadamkan api neraka. Itu yang datang hadis Nabi, ada dua jenis air yang boleh memadamkan api neraka. Apa dia? Satu, tangisan air mata yang keluar kerana mengenang dosa. Itu adalah boleh memadamkan api. Ibu-ibu fikir kalau nangis macam tu berapa baldi boleh? Kan? Tak banyak pun. Kadang-kadang kat tangan sikit sangat. Tetapi Nabi kata boleh memadamkan api. Yang kedua, air peluh yang keluar pada jihad fisabilillah. Maka air peluh keluar tu, itu boleh memadamkan api neraka. Jadi kalau kita berzikir, tiba-tiba kita boleh mengalirkan air mata, maka itu adalah jalan untuk memadamkan api neraka. Itu satu. Yang kedua, kalau kita baca Quran, kita baca zikir, tiba-tiba kita rasa hati sakit, badannya pun sakit, ngantuk jadi lebih, tiba-tiba semput. Kan? Ibu-ibu macam lawak, tapi betul.
Benda ni saya dah buat tester dengan anak-anak murid saya. Anak-anak murid saya ni yang baru masuk, saya akan tester satu-satu dengan amalan. Kita dah tengok tahu. Ibu-ibu, perasan tak kalau kita wirid banyak-banyak ngantuk? Betul? Kadang-kadang kita baca wirid sakit badan. Betul? Betul tak? Kita wirid kadang-kadang malas. Betul? Tak wirid rajin, wirid malas. Soalnya, siapa tu yang menyebabkan jadi macam tu? Tahu pun ada setan kan? Tapi selama ni tak perasan setan sebab menyetan. Saya punya istilah mudah je. Selama ni tak perasan setan tu. Padahal dah tahu dah wirid-wiridnya. Baru sekejap baca dah ngantuk. Setan kacau tu, kan? Tapi dulu tak perasan. Dulu kalau wirid tak ada benda. Sekarang kenapa Ustaz? Saya wirid mesti ngantuk. Tu dikacau oleh dulu tak rasa. Kenapa? Sebab dulu menyetan. Tak gitu? Kan? Jadi saya nak beritahu pada ibu-ibu, segala apa yang kita buat ibadat bila tiba pada gangguan adalah merupakan gangguan daripada syaitan. Jadi ibu-ibu kena tahulah, kalau badan sakit makin wirid makin sakit, makin wirid makin sakit, makin wirid makin ngantuk, makin wirid makin menyampah. Ibu-ibu kena tahu tu setan yang berhebat tu. Dekat dalam diri tu kacau. Kan? Nak lawan macam mana? Nak kena lawan juga. Memang nak kena lawan. Baca terus. Baca terus. Apa dia? Tak apa, boleh sambung lagi. Saya nak sebut kepada ibu-ibu, ni satu pengalaman. Saya dulu ada satu orang ustaz kat tempat saya ni. Ada satu orang ustaz tapi sekarang dah tak mengajar situ. Dia ada isteri seorang. Maka suami dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, kenapa saya rumah saya ni asyik tidur mesti nampak benda pelik-pelik kat dalam bilik. Kadang-kadang tidur dekat tepi katil tu ada orang duduk, kan? Tapi orang lain tak nampak, dia seorang nampak. Kan? Maka saya pun beritahu dia, Ustaz, ginilah Ustaz, nak cerita payah. Saya suruh dia buat amalan. Amalannya ialah beramal dengan ayat-ayat Quran Asas 20 dia panggil. Ayat Quran Asas 20. Saya suruh dia amal. Dia pun baca. Makin baca makin sakit badan, makin baca makin sakit badan, sampai 12 hari baca semput. 12 hari semput. Bila kata dia semput terus berhenti. Suami dia jumpa dengan saya, dia kata, Ustaz, Omar saya semput lah Ustaz 12 hari. Lepas tu dia berhenti, dia tak buat. Saya kata kena terus buat. Kena terus buat. Kenapa? Itu adalah klimak kepada dia dah tak tahan dalam badan kita. Kita berhenti tepuk tangan dia. Kan? Ibu-ibu nak sihat kena sakit dulu dah. Sebelum pada sihat mesti itu kena rasa lah. Tapi dulu tak rasa, kenapa Ustaz? Dulu menyetan. Dia dah berumah tangga, seronok. Inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu jalan ikut laluan darah kita. Dah kalau 6-70 tahun dia dah menyetan dengan kita, agak-agak nak ketendang keluar dia senang. Saya contohkan kepada ibu-ibu, kenapa Nabi kata ad-du'a silahul mu'min. Doa tu senjata orang beriman. Nabi kata doa tu senjata. Saya nak tanya, dekat rumah ibu-ibu ada jamban tak? Ada kan? Masuk jamban kena baca doa tak? Kenapa kena baca doa? Dalam tu ada setan. Dekat rumah ibu-ibu ada meja makan tak? Kalau nak makan kena baca doa tak? Kenapa baca doa? Ada setan makan dulu. Dekat rumah ibu-ibu ada bilik tidur tak? Nak tidur kena baca doa tak? Kalau tak baca kenapa? Setan dulu. Kan setan tidur sama. Kalau ibu-ibu ngadap suami ibu-ibu kan, baca doa tak? Dia ngadap ibu-ibu baca doa tak? Tak jawab saya punya soalan ni. Tu yang saya bagi hujah tadi, menyetan lama dah. Tu dia. Dah bukan apa, ni hidup ibu-ibu. Kan? Jamban, meja makan, bilik semua dekat rumah ni. Ni cerita dalam rumah. Sebab Nabi sebab itu. Ngadap orang rumah kena baca. Kalau tak baca doa siapa dulu? Kan? Ibu-ibu kalau jalan pergi pasar, kan? Ibu jalan pegang tangan sebelah suami tu orang perempuan lain pegang. Muka ibu-ibu jadi macam mana? Marah kan? Kau nampak ni, aku tampar kan, ni laki aku ni, kan? Kat itu kan?
Kita kata itu. Habis dalam bilik tak baca doa tu, setan dulu tu selamba beruk aja. Kan? Lama menyetan. Faham tak? Nah, itu contoh. Kita naik kenderaan, ada doa tak? Kalau tak, dah. Artinya doa itu senjata yang disebutkan. Kalau tak pernah buat macam tu, tak pernah buat 70 tahun, setan dah berumah, Rumah tangga. dah menyetan. Ustaz. Ah? Kongsi Ustaz, bila nak tengok suami tu doa. Apa dia? Doa nak tengok suami. Ha tu. Memanglah begitu. Cumanya kita kena faham, manusia ni dia selalu kalau dia tengah suka dia lupa. Betul tak? Manusia tu macam tu. Kalau dia tengah suka dia lupa. Kalau dia tengah kaya dia lupa. Tengah senang dia lupa, semua lupa. Bila dah sakit baru ingat. Ni kita kena sedar diri kita sendiri. Saya kena menjalankan diri saya dan ibu-ibu kena sedar sebab kita ada hati masing-masing. Nak jaga hati ni bukan senang. Kan? Betul. Ibu-ibu nak jaga hati laki, senang ke? Ha? Senang. Susah ya? Jaga anak lagi senang, jaga suami lagi susah. Jadi kalau ibu-ibu susah nak jaga hati dia, suami pun cakap benda yang sama. Aku nak jaga hati bini pun susah juga. Betul lah tu. Nanti dulu belum habis lagi. Tiup aja katanya. Apa dia? Tiup je. Oh, tiup. Kalau dia tak tidur nak tiup apa? Jadi sebenarnya ibu-ibu pokok pangkalnya kepada kita. Pokok pangkalnya kita. Betul? Kenapa ada pepatah Melayu like father like son? Betul? Kenapa ada pepatah Melayu kata like father like? Macam mana bapak macam tu? Tu kan very simple. Kan? Very simple, small matter, macam-macam lah. Cuma kita atas kita. Are you understand? Alhamdulillah kalau boleh faham tu, okey lah tu. Kan? Baik, ada soalan? Ya, ya. Seandainya waktu kita masih ada wuduk, jadi kita sayang dan wuduk itu kita nak menambahkan wuduk itu kita ngaji Quran, kita gantung diri. Jadi kita wirid waktu lain, misalnya kita nak tertentuk, kita wiridkan. Jadi itu salah enggak? Dia begini, kena faham kaedah Islam. Wirid ni, dia kalau tak ada sembahyang pun boleh. Boleh. Waktu ada wuduk, kita sayang menambahkan ngaji Quran. Tak ada masalah. Bahkan ngaji Quran ini tak ada sembahyang pun boleh. Cuma yang tak boleh menyentuh Quran aja. Kan? Kita tak ada sembahyang, tak boleh sentuh Quran. Ngaji boleh. Kita hafal 30 juzuk. Kan? Boleh. Macam mana? Kalau kita nak ngaji bersama satu tak. Alright, okay. Jadi nak menempatkan masa dan ngaji dulu gitu. Kemudian misalnya tengah hari makan. Maknanya senangkan cerita malah nak ambil uduk lagi kalau batal. Gitulah kan. Saya nak sebut kepada ibu-ibu begini. Ya, ya. Kita galihkan masa lah. Saya nak sebutkan, dia kata gini. Kalau Quran kata inna salata kanat alam mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu pun ada masa dia. Sembahyang tu ada waktu-waktu dia. Wirid pun ada waktu-waktu dia. Wirid pun ada waktu-waktu dia. Pagi ada, petang ada, malam ada. Jadi artinya ikutlah waktu-waktu itu. Kan? Kecuali yang disebutkan oleh ulama, sekiranya wirid yang waktu malam itu kita buat dah biasa, tiba-tiba tinggal, itu boleh sunat diqada waktu duha. Itu boleh. Itu boleh diqada siang. Kalau kita dah biasa buat tiba-tiba tinggal, itu boleh. Itu tak jadi masalah. Boleh faham? Dia sebenarnya bukan wirid biasa-biasa. Semua wirid tu sama. Cuma waktu dia. Cuma yang saya nak sebut begini pada ibu-ibu memang kadang-kadang kita ni sayang dengan air semayang kita. Kan? Malas nak ambil lagi. Tapi ibu-ibu kena dengar satu hadis Nabi SAW kata, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghural muhajjalina min asil wudu fama yastati' minkum ayutillahu falyaf'al. Nabi kata sesungguhnya umat aku besok di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah SWT dalam keadaan muka dan tangannya bercahaya-cahaya kesan daripada air wudu. Fama yastati' minkum ayutillahu falyaf'al. Nabi kata siapa-siapa yang mampu untuk memanjangkan cahaya itu maka teruskan, artinya sentiasa berwudu. Dengan arti maksud
Hadis ni kata kita kena sentiasa berwuduk. Artinya batal ambil lagi. Bukan sayang batal tu. Faham tu? Itu hadis tu sebut. Bukan maknanya kita memang nak jaga supaya tak batal. Tapi Nabi kata kita akan dipanggil oleh Allah bercahaya-cahaya kesan ambil air wuduk. Artinya disuruh kita sentiasa berwuduk. Dengan maksud kalau batal ambil lagi. Tahu. Di sana Islam meletakkan begini, sahibul ma'zur. Dipanggil sahibul ma'zur. Maknanya cerita pasal ambil wuduk tu dia ada disiplin, ada peraturannya. Tetapi di sana ada juga peraturan sahibul ma'zur, orang yang ada keuzuran. Ada kaedah dia. Ada sahibul ma'zur ni orang yang memang ada keuzuran. Sama ada keuzuran itu bersifat contohlah. Dia panggil contoh apa ni, kata orang yang sul-sul baul ke, maknanya orang yang kencing tak boleh tos, ataupun orang yang ada penyakit yang lain. Contohnya dia nak buang air payah, dia kena pakai beg kat luar. Kan? Nah itu ada peraturan yang tersendiri. Tak ada masalah sebenarnya. Yang penting ada ilmu tu je. Nabi kata apa dalam kenyataan ulama kata, man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al akhirah fa'ali bil ilmi wa man arada ma'an fa'ali bil ilmi. Orang nak dunia kena ada ilmu, nak akhirat kena ada ilmu, nak dua-dua pun kena ada. Itu kena belajar. Bila belajar ni kan senang. Yang tak belajar tu susah. Kalau belajar senang. Saya nak tanya ibu-ibu, tadi yang soal hati tu payah, bila saya terangkan senang susah? It's very simple. Kan? Boleh ketawa lagi. Buat belum tentu. Itu dia. Baik, ada soalan lain? Ustaz nak tanya satu soalan. Sabar tu ada kaitan dengan hati. Ya, memang betul. Macam mana cara kita nak didik hati ni, kita biar sabarlah kalau ada sesuatu hal ataupun walaupun kita dah selalu kita amalkan dengan dengan itu dengan ini, cuma kita buatlah kan. Tapi tak sabar juga. Tak sabar juga. Macam mana tu caranya? Saya nak sebut kepada ibu-ibu sabar ni alam memang perintah daripada Allah. Bukan perintah daripada Nabi saja, perintah daripada Allah. Dan biasanya sabar ni Allah Ta'ala iringkan dengan bab semayang. Ista'inu billahi dia kata dalam Quran kata ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ya Allah, Allah Ta'ala kata wahai orang beriman, kamu kena minta tolong Allah Ta'ala dengan sabar dan semayang. Al-Quran selalu iringkan sabar dengan semayang. Jadi bila bab semayang ni pun kena sabar, sabar tu pun kena sabar. Mengatakan sabar tu belum tentu sabar. Belum. Sabar. Kan? Belum tentu sabar lagi. Kan? Cuma nak sebutkan ibu-ibu, latihan sabar. Ya, latihan sabar. Latihan sabar ni ada 3 jenis. Dibahas panjang. Sabar ni ada 3 jenis. Tapi nak bahas 3 jenis tu nanti sampai pukul 11. Sekarang ni dah 10.30 dah. Tadi kata pukul 10, jalan. Dah 10.30 dah ni. Saya nak ringkaskan begini. Sabar ni tadi disebutkan kita kena membiasakan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir terus menerus kepada Allah. Kalau kita kata kita dah berzikir pun tak sabar juga, saya nak sebutkan kepada ibu-ibu lah. Kalau dulu masa muda-muda kita makan nasi, ni perumpamaan, makan nasi dengan sayur biasa je. Tapi bila dah tua ni kena ada ikan kering baru rasa masin. Betul tak? Kenapa? Sensitivity tu dah kurang, kena tambah dengan ikan kering. Jadi artinya nak bagi rasa. Betul tak? Macam tu juga kita nak sabar ni, wiridnya kena tambah. Wiridnya kena tambah. Wirid tu kena selalu tambah. Yang kedua, kena doa. Sebab Nabi pernah pesan kepada sahabat dia Muaz, kita buat kerja baik ni kena minta tolong dengan Allah. Dalam hadis Nabi kata, ya Muaz, la tada'anna ba'da kulli salatin an taqulu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ni doa yang Nabi ajar kepada Muaz.
Maksudnya apa? Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku dalam mengingati Engkau, dalam bersyukur kepada Engkau, dalam mentaati Engkau. Kita nak buat berzikir, nak taat, nak syukur. Tiga ni kalau Allah Ta'ala tak tolong, memang tak mampu. Orang yang kalau dia kaya tapi Allah kata tak mampu keluarkan zakat, walau kaya zakat tak keluar. Kan? Orang ni kalau Allah tak tolong dia untuk mengerjakan taat, belum tentu boleh bangun pagi sembahyang subuh. Kan? Ibu-ibu umur macam ni, jenis dah ada kencing manik, gaus dan semua ada, darah tinggi, bangun senang, betul tak? Cuba tengok anak ibu-ibu tu, kalau tak dikejut tak? Artinya kena ingat dulu kita macam tu juga. Jadi maknanya kenapa? Kita kena ada usaha lebih. Wirid kena lebih. Kenapa? Saya gunakan ayat dulu menyetan dah lama. Kan? Itu mudah begitulah. Bukan saya nak kata ibu-ibu, sebab benda ni semua mengadap. Seorang ustaz, seorang guru lagi besar dia punya godaan dia. Kan? Yang itu kena ingat. Boleh faham? Boleh faham? Okey, kalau dah boleh faham, rasanya cukup sekadar itulah untuk pagi ni. Kita boleh jumpa lain kali ya. Kita sambung lagi. Cuma yang saya nak buat satu resolusi sedikit. Ada soalan akak tadi tu yang saya tak habis jawab. Saya nak sebutkan kepada ibu-ibu kalau kita ni, diri kita ni ada zulumat banyak, ada gangguan, kemudian ada gangguan keturunan, kan? Maka dia juga akan memberi satu keadaan implikasi kepada amalan kita. Kita jadi malas nak beramal. Jadi malas. Jadi tak suka. Kenapa? Sebab kita mewarisi perkara itu. DNA mak bapak kita, dia akan sama dengan kita. Rezeki tak pernah salah Yang kedua, DNA tak pernah salah alamat. DNA tak pernah salah alamat. Jadi artinya, kalau kita ni, diri kita ada masalah banyak, bermakna kita nak beribadat payah, nak berwirid payah. Kadang-kadang kita nak membetulkan diri kita balik, maka macam-macam akan berlaku. Kan? Kalau ibu-ibu nak tahu macam mana proses tazkiyahnya, insya-Allah to be continue next week or next month. Kan? Sebab benda ni panjang dia punya cerita. Tapi mana-mana yang pernah jadi anak murid saya dulu di madrasah, saya didik satu-satu kaedah macam mana nak bagi mudah. Kan? Nak bagi mudah. Termasuk? Termasuk. Apa dia? Soalan pendek jawapan panjang. Betul. Soalan pendek jawapan panjang. Memang nanya senang, jawab yang payah. Kan? Jadi soalan tu bukan saya tak nak jawab, sambung akan datanglah. Apa dia? Kalau nak dengar memang kena panggil lah. Kalau tak panggil sekadar ni je. Apa dia? Tu bukan saya tu, ibu-ibu kena mesyuarat tu. Saya cuma menyampaikan saja. Tajuk lepas tu akan datang bukan nanti, saka. Jadi kita sambung akan datanglah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma saya ucap terima kasih banyak kepada ibu-ibu atas pertama sekali memberi peluang saya datang untuk kali pertama di sini. Yang kedua, saya juga ucap terima kasih atas ibu-ibu memberi fokus apa yang saya cakap tadi, dan moga-moga apa yang disampaikan tadi memberi kesan yang baik dan positif untuk kita sama-sama. Dan yang ketiga, saya mohon ampun dan maaf kalau ada perkataan yang tak berapa sedap. Sebab banyak kali ulang menyetan aja kan. Jadi minta maaflah. Moga-moga itu sekadar sebagai gurauan untuk memberi faham sahaja. Jadi sekadar itu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, qalban khashi'a, wa amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka, wa yaqinan shadiqa, wa dinan qayyima. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.